diganggu pocong akibat tidak balik raya. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Johan. Okey, dia tidak dapat pulang raya ke kampungnya sebab PKP. Dia merupakan seorang pelajar mahasiswa di sebuah universiti tempatan. Akibat PKP, PKP dilarang untuk merentas daerah, jadi dia tidak dapat pulang ke kampungnya di Sabah. Kawan-kawannya lain berdekatan dengan universiti tersebut, jadi ramai rakan sebiliknya, mau dikatakan semua rakan sebiliknya balik ke kampung masing-masing. Oleh kerana ada perintah daripada pihak kerajaan tidak dapat merentas negeri, jadi dia terpaksalah tinggal di college dia pada hari raya tersebut. Jadi dia amat sedih jugalah kerana tidak dapat pulang ke kampungnya ya pada hari raya. Mau tidak mau, suka tidak suka, akibat kenaikan COVID yang melanda Malaysia pada hari ini menyebabkan dia tersekat di kolejnya. Jadi dia bukan saja seorang yang tersekat, yang ada beberapa orang lagi rakan daripada negeri Sabah dan Sarawak tidak pulang. Cuma rakan sebiliknya semua pulang, hanya tinggal dia seorang diri. Dijadikan cerita, kolej tempat dia tinggal ni memang ramai orang ceritalah tentang banyak perkara-perkara misteri, kisah-kisah seram yang sering orang cerita. Namun dia tidak ambil endahlah kisah ni, dan dia tidak ambil kisah pun kisah-kisah seram yang berlegar di dalam kolej tersebut. Dia buat tidak tahu dan anggap benda tu hanya mitos semata-mata. Sehinggalah pada satu hari, semasa kawan-kawannya sudah semua pulang, ya, hanya beberapa orang saja di kolej itu pun di bilik-bilik yang lain. Jadi dia hanya tinggal seorang di dalam bilik, dan biliknya di hujung sekali. Jadi dia terus menetap di bilik itu dan dia hanya buat report lah dengan warden yang dia tidak dapat pulang. Perkara ini berlaku pada malam raya pertama. Johan tidak dapat balik, jadi dia bersendirian di dalam bilik. Jadi semasa dia di dalam bilik, dia hanya bermain handphone lah, main PUBG, PUBG. Kadang-kadang dia main Facebook, dia tengok Facebook, dia tengok Instagram, kadang-kadang dia dengar lagu, sambil dengar lagu. Jadi dia tidak hirau pun, dan dia memang berani tinggal sendiri di dalam bilik. Ketika si Johan ni seorang diri, dia bermain PUBG lah, PUBG. Biasalah ya, remaja sekarang. Ketika dia main PUBG, dia rasa macam alamak, mau terkucil. Begitulah ya. Jadi dia berhenti sebentar main PUBG, dia pergi ke tandas. Dia belum suspek apa-apa benda yang pelik lah masa tu. Dia buang air kecil, dan ketika dia keluar tandas, matanya macam terlirik lah, terekor di hujung koridornya seperti ada orang. Dia pun yang siapa di hujung koridor ni? Oleh kerana tidak jelas, gelap, jadi dia kurang pasti siapa di hujung kolej tersebut. Jadi pertama dia buat tidak endah lah. Dia tengok, mungkin kawanku yang masih tinggal lah di bilik. Jadi dia pun teruskan jalan. Bila dia jalan, benda tersebut seperti mengekor. Macam mengekor dia dari jauh. Tapi dia mengekor bukan dia berjalan. Dia seperti orang melompat. Yang tuk, tuk. Dia pun yang, apa hal pula dia melompat ni kan. Jadi dia toleh sekali lagi. Dia nampak dari jauh masih samar-samar, gelap kan, macam lampu koridor tu dia macam tidak terang lah. Jadi dia cakap, siapa juga ni kan. Jadi dia tidak hirau lagi, dia teruskan perjalanan ke bilik dia. Kebetulan tandas kolej itu di tengah. Jadi dia terus ke bilik dia. Dan bila dia berjalan lagi, benda tu masih lagi mengikut dia, melompat. Melompat. Jadi dia pun apa kawannya, jadi dia sudah yang, ini kawanku ni, dia macam apa ni, buat prank ni. Biasalah remaja memang kuat guna prank. Jadi dia tengok sekali lagi. Bila dia tengok, dia jelas sudah, dia nampak macam seperti tubuh seseorang. Tapi
dia nampak orang tu seperti berpakaian warna putih. Dia tengok dari jauh, oh ini mesti kawan-kawan aku tengah buat prank ni. Dia pun tengok-tengok lah kalau ada kamera kawannya kan, tapi tidak ada juga. Jadi dia pun tegur. Mungkin dia tegur, dia sebut nama rakan dia lah. Samad, Samad, kau kata Samad. Tapi benda tu hanya berdiri. Ya, dia tidak tengok dari jauh. Siapa ni? Ya, dia cakap. Dia tegur sekali lagi. Samad, Samad, kau kata Samad. Tiba-tiba benda tu meloncat, bergerak. Top, top. Dan hinggalah benda tu melompat di bawah sinaran lampu Kalimantan koridornya. Dan di situ dia nampak jelas benda tersebut bukanlah manusia, tetapi pocong. Dan bila Johan nampak je benda tu, Allahu Akbar, dia cakap, siapa pula main prank-prank pocong ni? Pertama dia tidak percaya. Dia cakap ni prank. Dia tegur, Samad, sekali lagi kau lompat ke tempat aku baling selipar ni di kepala kau. Tapi benda tu dia tidak hirau. Dia terus melompat. Dia cakap, melawan juga si Samad ni, dia cakap. Dia pun ambil seliparnya. Dia pun yang, kan, dia yang skill orang yang baling selipar yang begitu. Dia baling, pop, tepat di kepala pocong tu. Pocong tu berhenti sebentar. Dia cakap, aku sudah cakap Samad, kau jangan cari pasal. Tapi benda tu, dia mengeluarkan satu bunyi. Dia bunyi bukan macam, dia bunyi seperti bunyi ayam mengerang. Gitu. Dia pun yang berasa pelik si Johan. Dia cakap, pahala dia apa bunyi ni? Kan? Dan benda tu masih lagi melompat. Dia melompat. Dan di situ baru dia rasa ini bukan manusia. Ini memang hantu pocong. Si Johan pun yang, ya Allah, pocong ni. Dia terus lari guys, lintang pukang masuk ke biliknya. Dia tutup pintunya dan dia bersembunyi di dalam loker. Dia tutup lokernya. Loker tu dia ada macam meruangkan ruang. Jadi dia lihatlah dalam ruang tu. Dia diam. Dia yang berdoa, ya Allah, kenapa pula pocong muncul di college ni? Dan bunyi pocong tu melompat. Dengar dari koridor. Cak, cak, cak. Bunyi tu semakin lama semakin dekat ke bilik dia. Cak, cak, cak. Sampai ke pintu, cak. Pintu bilik dia. Pocong tu berhenti. Si Johan ni yang dalam almari, ya Allah, aku berdoa jangan dari kacau aku, ya Allah. Tiba-tiba pintu bilik dia dibuka. Buka yang berbunyi, buka. Dia yang mendiamkan diri dan dia cuba tengok. Tiba-tiba benda tu, pocong tu masih lagi melompat. Masuk ke bilik dia guys. Johan hanya diam dalam almari. Dia tidak bersuara. Dia hanya berdoa dan bergegar guys. Bergegar lutut dia. Sebab itulah kali pertama dia nampak pocong di college tersebut. Jadi pocong tu melompat. Dan lalu di almarinya. Kira macam dia limpas lah, dia lalu. Jadi dia cakap, janganlah pocong tu dia tidak nampak begini. Kemudian locatan pocong tu senyap. Macam berhenti lah. Dia cakap, senyap. Kemudian dia cuba tengok sekali lagi di ruang almari itu. Bila dia tengok, boom! Muka pocong tu sudah ada di depan almarinya. Dia pun yang pop, dia tendang almari. Allahu Akbar, dia cakap. Dia sudah tidak nampak pocong tu. Dia keluar lari daripada biliknya. Pecut. Dia terus cari bilik kawannya yang masih tinggal di kolej tersebut. Berlari dia lintang pukang, terus masuk ke bilik kawannya. Samad. Yang kawannya pun yang, ya Allah. John, kenapa kau ni John? Kenapa kau ni John? Pocong Samad, pocong. Astagfirullahalazim. Semua orang terkejut. Di mana kau nampak? Di bilik aku dia melompat.
Jadi dorang si Samad ni pun bukannya pergi tengok, dorang pun takut. Weh, kita lari pergi bilik warden lah guys. Larilah kita. Si Johan, si Samad dengan ada satu kawannya lagi, 3 orang dorang lari terus ke bilik, turun ke bilik warden. Dan mereka sudah tidak tengok sudah siapa di belakang. Dan orang terus lari ke bilik warden. Sampai bilik warden, tok. Orang ketuk bilik warden. Warden pun yang, apa hal kamu ni? Dorang pun beritahu, tuan, malam ni kami tidur di bilik warden dah tuan. Kenapa? Ni si Johan ni, dia nampak pocong tadi. Betul tuan, ada pocong tadi tuan. Menangis si Johan. Jadi wardennya pun percaya memang kalau orang menipu mestilah menangis bergegar kan. Jadi oleh kerana mereka terkejut nampak si Johan tu, jadi si Johan, si Samad dengan satu orang lerakannya tidur di bilik warden. Wardennya pun yang takut juga sebenarnya. Okey, jadi selepas kejadian itu Johan demam guys. 3 hari dia demam. Dia demam selepas nampak benda tersebut. Dan perkara tersebut menjadi perbualan pelajar-pelajar selepas kolej tersebut dibuka. Jadi guys, itulah dia kisah diganggu pocong akibat tidak balik raya. Jadi kepada pelajar-pelajar universiti yang tidak dapat balik raya, hati-hati guys. Kalau tidak ada kawan kamu, kalau boleh carilah kawan yang ada bilik lah, yang pastikan kamu tidur, jangan tidur seorang, biarlah ada rakan kamu ya. Dan kalau boleh sebelum tidur bacalah doa ya, doa 3 qul, bacalah Al-Fatihah, bacalah ayat kursi. Pastikan anda dilindungi daripada gangguan jin dan syaitan, sebab jin dan syaitan ni memang sudah dia berjanji kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Jadi benda ni memang akan menguji kamu. Dia akan cuba try kamu. Dia tengok kau berani ke tidak. Kadang-kadang dorang memang sengaja, hantu syaitan iblis ni memang saja tes keberanian kamu. Benda ni makin kamu takut, dia makin berani. Tapi kalau kamu berani, dia tidak berani. Apa-apa pun guys, doa kita adalah senjata. Baca doa, confirm dia tidak berani. Kacau. Jadi guys, setakat itu saja video seram saya kali ini. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua subscriber dan penonton Ali Bosku. Teruskan sokongan anda. InsyaAllah saya akan kongsikan banyak lagi kisah-kisah seram. Jadi kita berjumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.